Ya, kalau untuk kita lihat contoh, kalau untuk kita punya efficiency untuk heat engine, kita lihat pada thermal efficiency. Kalau untuk heat pump, kita lihat pada COP heat pump. Kalau untuk refrigerator, kita lihat tentang COP bagi refrigerator. Okey. Dan kalau kita lihat tentang theoretical limit, kita akan rujuk pada Carnot cycle. Kalau heat engine, lihat pada Carnot cycle. Kalau heat pump dan juga kalau untuk refrigerator, lihat pada reverse Carnot cycle. Alright? Jadi berdasarkan second law of thermodynamics, kita merujuk ataupun kita akan ada continuation apa yang dikatakan sebagai entropi. Dan entropi ini adalah khusus untuk melihat kepada kecekapan atau melihat kepada kebolehan atau melihat kepada apakah theoretical limit bagi satu proses. Ya, bagi satu proses. Dan entropi ini merupakan satu sifat thermodynamic yang boleh kita gunakan sebagai reference, yang kita boleh gunakan dia sebagai kita punya theoretical limit untuk melihat proses dalam actual condition, dalam keadaan sebenar ataupun yang kita applykan dalam engineering, adakah ianya baik ataupun tidak. Ya, ianya baik ataupun tidak. Dan entropi ini selalunya akan diiringi dengan pemindahan haba. Ya, entropi ini sentiasa diiringi dengan pemindahan haba ataupun heat transfer. Jadi kalau tak ada heat transfer, entropi ini tak wujud. Ya, entropi ini tidak wujud ataupun dia wujud tapi nilainya adalah merupakan nilai yang paling minimum sekali. Ya, yang paling minimum sekali. Dan kalau kita lihat kepada satu persamaan yang pertama yang kita akan belajar di sini ialah apa dikatakan sebagai definition untuk entropi, iaitu diberikan dalam bentuk perbezaan entropi. Ya, jadi our first equation mengatakan bahawa perbezaan entropi adalah bersama dengan perubahan haba ataupun pemindahan haba dibagi dengan suhu. Yang dibagi dengan suhu. Jadi seperti saya katakan tadi ya, bahawa entropi ini merupakan satu parameter, satu properties yang menunjuk sama ada satu proses itu berlaku baik ataupun tidak. Contohnya kita lihat pada kita punya heat engine ini ya. Ini bukan satu heat engine dan kita dapati bahawa dalam heat engine kita ada 4 ciri utama. Pertama sekali ialah kita ada heat supply, iaitu kes ini ialah QR. Kita ada kerja yang dihasilkan, W reversible, dan akhir sekali kita ada satu haba yang perlu kita buang. Ya, yang perlu kita buang. Jadi haba yang kita buang ini seolah-olah macam menunjukkan kepada kita punya sistem ini ataupun kita punya cycle ini tidak cekap. Sebab kita perlu buang haba. Kita perlu buang haba. Dan berapa banyak haba yang dibuang ini akan menunjukkan kepada kecekapan kita punya kitar yang terjadi dalam kes ini adalah kitar untuk heat engine. Kalau kita buang haba del Q ini kepada T ini, kalau kita buang del Q ini kecil, maka ini bermakna kita boleh dapat kerja reversible yang besar. Kalau del Q ini besar, kita dapati yang ini akan jadi kecil sebab QR ini sentiasa sama. Ya, kalau kita lihat kepada QR ini sebagai heat supply ini sentiasa sama. Jadi apa yang tinggal adalah Wref dengan del Q yang kita buang kepada low temperature reservoir. Kalau kita boleh meminimumkan del Q di sini, ini bermakna kita boleh meningkatkan kita punya Wref. Okey. Jadi del Q dengan T ini ataupun nisbah antara del Q dengan T di sini kita akan gunakannya untuk merujuk apa yang dikatakan sebagai entropi. Ini ataupun perubahan entropi ataupun perbezaan entropi. Jadi kalau del Q over T ini besar, jadi ini bermakna kita akan dapati kita punya nilai perbezaan entropi adalah besar. Lihat bersama ini. Ya. Ini kita punya perbezaan entropi dan ditakdirkan sebagai del Q over T. So del Q over T. Jadi kalau del Q over T ni besar, ini bermakna del Q kita ni besar. Sebab T ni constant. Ya? T ni adalah constant sebab dia merupakan suhu bagi reservoir. Jadi kalau del Q ni besar, ini bermakna kita akan dapati kita punya Wref ni kecil. Kurang.
Tetapi kalau del Q over T ni dia kecil, ini maknanya kita dah meningkatkan kita punya jalur graf. Jadi del Q over T ini akan menunjukkan kepada kita sama ada kita akan dapat jalur graf besar atau kecil. Sebab ini dah constant. Jadi del Q over T di sini diletakkan dalam satu sifat yang dinamakan sebagai entropi. Dan dalam kes ini kita lihat formal definition untuk perbezaan entropi del S adalah sama dengan jumlah haba yang dipindahkan dibagi dengan T. Ini untuk kes apa? Ini dikatakan sebagai kes untuk internally reversible. Memang semua, ya, kalau kita lihat, kita baca sebelum ini, kita akan menemukan satu kitar yang merangkumi 4 proses yang dikatakan sebagai internally reversible. Jadi yang sekarang ni yang kita nak lihat ialah kita nak lihat tentang satu proses. Satu proses. Jadi persamaan yang pertama yang kita belajar sekarang ini ialah takrifan untuk perubahan entropi yang dikatakan sebagai del Q over T. Jadi kalau kita lihat untuk melihat kepada nilai Q, yang ini ialah dituliskan dalam bentuk kerbedaan. Jadi kalau kita nak lihat kepada berapa banyakkah Q yang dipindahkan, ini bermakna kita kena kebedakan Q ini daripada state 1 sampai state 1. State 1 sampai state 2. Ya. Jadi persamaan ini adalah dia punya definisi bagi perubahan entropi, tetapi persamaan yang kita gunakan untuk mendapatkan perbezaan entropi adalah kita kamilkan daripada state 1 kepada state 2 del Q of T. Dan dalam beranggapan bahawa dalam kes ini T adalah constant. Ya, T adalah constant. Okey, jadi ini seharusnya persamaan kita yang pertama lah. Baik. Dan kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan sebagai internally reversible, proses yang internally reversible, kita akan dapati bahawa tidak ada sebarang perbezaan entropi. Iaitu kita akan dapati bahawa entropi adalah constant. Iaitu S2 tolak S1 sama dengan constant. Jadi ini dikatakan sebagai proses yang terbaik sekali. Ya, proses yang terbaik sekali. Iaitu di mana kita akan dapati bahawa tidak ada perbezaan entropi. Dengan kata lain, S2 tolak S1 sama dengan kosong. Jadi S2 sama dengan S1. Ya? Sebab kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat untuk sistem sendiri, ya, sistem ini gambaran bagi TS diagram. Ya. Kalau kita lihat untuk mendapatkan apakah perbezaan entropi S2 tolak S1, S2 tolak S1, perbezaan entropi tidak bergantung kepada path. Ya, dia tidak bergantung kepada path. Dia hanya bergantung kepada keadaan akhir dan keadaan awal. Lihat, kalau kita ada satu proses, satu kedua mengikut irreversible, satu lagi proses ialah satu kedua melihat kepada irreversible. Jadi kita akan dapati bahawa kedua-dua proses ini, reversible dan irreversible, kalau kita lihat dari segi perubahan entropi, dia masih sama. Hanya bergantung pada 2 dan 1. Okey? Jadi dia tidak menuju ke depan. Jadi ini bermakna kita dapati bahawa perubahan entropi tidak bergantung kepada path yang berlaku. Hanya bergantung kepada apa? Hanya bergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal saja. Okey? Jadi seterusnya, apa kita nak buat sekarang? Sekarang kita nak mendapatkan nilai delta S. Macam mana kita menilai atau menyelesaikan masalah bagi delta S? Ingat, delta S adalah parameter yang merujuk kepada kebolehan sesuatu proses itu berlaku. Sama ada dia berlaku secara boleh balik ataupun yang terbaik sekali, ataupun dia berlaku secara irreversible. Ya, reversible dan irreversible. Dan kita akan tambah satu lagi, delta S juga akan digunakan untuk merujuk sama ada satu proses itu adalah impossible. Ya? Jadi kita akan lihat dalam bentuk nilai delta S, kita akan lihat sama ada ia adalah reversible, irreversible ataupun impossible. Dan kita harus ingat bahawa delta S ini wujud sebab ada pemindahan haba. Ya, sebab ada pemindahan haba.
Right? Sama ada haba tu dibuang ataupun haba tu diterima, haba tu disupply atau haba tu di reject, semuanya memerlukan delta Q. Memerlukan Q. Sebab itu takrifan bagi delta S. Ini takrifan bagi delta S. Maknanya kalau Q ini tak ada, delta S tak ada lah. Kalau Q kosong, tidak ada saling tidak haba, maka ini pun kosong. Sama juga untuk persamaan ini. Kalau tidak ada sebarang pemindahan haba, tidak wujud apa dikatakan sebagai delta S. Maknanya S-nya adalah constant. Okay, S-nya adalah constant. Jadi ini bermakna proses yang berlaku secara adiabatik adalah proses yang baik. Bukan yang terbaik, tetapi adalah baik. Adalah baik. Sebab kalau ia berlaku tidak secara adiabatik, maka tidak ada perubahan entropi. Entropinya akan jadi constant. Jadi ini gunanya entropi, iaitu untuk menunjukkan sama ada suatu proses itu baik ataupun tidak. Jadi sekarang ni itu takrifan dia. Sekarang ni apa yang kita nak belajar semestinya adalah bagaimana kita mendapatkan S2 tolak S1, iaitu delta S. Bagaimana kita mendapatkan S2 tolak S1, iaitu delta S. Dan kes yang pertama, bagaimana kita mendapatkan delta S adalah untuk kes yang dikatakan sebagai isothermal heat transfer processes. Isothermal heat transfer processes. Iaitu contohnya macam ni lah. Berarti kita ada isothermal. Thermal reservoir sentiasa merujuk kepada satu reservoir di mana suhunya adalah constant. Dan kalau ikut kes yang ini ialah kita punya source. Kita punya source. Jadi kita dapati bahawa QR ini adalah yang kita ambil daripada TR. QR dia ambil daripada TR. Jadi ini untuk kes apa? Kes untuk isothermal. Jadi untuk mendapatkan apakah dia punya delta S, kita akan gunakan persamaan di mana untuk kes ini saya punya kesel kita nampak. Okey. Okey. Jadi untuk delta S yang di atas ini, delta S untuk di atas ini, inilah bersamaan dengan del QR dibagi dengan PR. Ini kita gunakan. Bagaimana kita menggunakan apa dikatakan kes pertama adalah kes untuk isothermal. Kes untuk isothermal. Sama juga untuk di bawah ni, kita akan dapati bahawa untuk kes di bawah ni, apakah delta S dia? Delta S dia adalah sama dengan delta S, ingat delta S ialah S2 tolak S1. Dan ini adalah sama dengan del Q over T. Okey, ini yang kita gunakan sebab ni isothermal. Jadi kalau isothermal, kita akan lihat kita gunakan persamaan Q divided by T. Ataupun yang diberikan di sini adalah ini persamaan dia. Ini persamaan dia. Saya pen. Ada ke tak ada? Ini persamaan dia. Okey. Jadi kita lihat example 8.1 ni, very simple example.
Okay, a piston cylinder device contain a liquid vapor mixture of water at 300 K. During a constant pressure process, 750 kJ of heat is transferred to the water. As a result, part of the liquid in the cylinder vaporizes. Determine the entropy change of the water during this process. Right? So sekarang ni kita ada step pertama kita adalah air. Ya, step pertama kita ianya bukan air. Dan kita dapati kita ada piston cylinder device. Dan proses yang berlaku adalah proses heat transfer. Ini proses heating. Proses heating. Dan bila kita lihat di sini, dia kata apa? Dia kata constant pressure. P sama dengan constant. Right? And then kita dapati bahawa kalau ini adalah heating process dan semestinya kita dapati bahawa piston akan bergerak naik ke atas lah sebab dia heating process. Jadi piston akan bergerak naik ke atas. Dan seharusnya heating proses ini kita akan dapati bahawa kita akan masukkan haba. Kalau ini adalah state 1, ini adalah state 2, jadi kita ada Q12 dimasukkan ke dalam sistem. Kerana ini adalah heating proses, kita mesti ada heat supply. Right? Dan dia kata liquid vapor. Kalau ni yang dalam ni ada liquid vapor mixture. Jadi dalam kita ni silinder yang pertama ni ialah mixture. Ya, mixture. Jadi ini bermakna kita ada liquid dan kita ada vapor. Dan kita ada vapor. Dan semasa proses heating ni berlaku, dia katakan bahawa as a result, part of the liquid in the cylinder vaporizes. Part saja. Okey, part saja yang vaporizes. Jadi ini bermakna kita punya liquid akan berkurangan. Ya, liquid akan berkurangan. Dan kita akan dapati bahawa kita punya vapor akan bertambah. Ya, vapor akan bertambah. Tapi masih ada liquid. Ya, masih ada liquid. Dan ini merupakan keadaan yang berlaku semasa constant pressure process. Jadi kalau kita lihat kita punya TV diagram, ya, TV diagram, kita akan lihat bahawa ianya berlaku secara P constant. Dan keadaan pertama kita, dia adalah mixture. Dan sampai keadaan kedua, dia masih mixture lagi sebab dia kata sebahagian daripada liquid vaporizes. Jadi ini bermakna inilah kita punya path taken by the process. Ini satu, ini dua. Jadi ini bermakna di sini adalah mixture. Sini juga adalah mixture. Okay. Dan apa yang saya nak tunjukkan di sini bahawa daripada satu ke dua, walaupun dia kata P constant, tetapi kalau mixture pada mixture satu ke dua, ianya juga didapati T sama dengan constant. Dalam kes ini iaitu daripada keadaan satu ke dua adalah T constant sebab tidak akan berlaku perubahan dari segi tekanan. Tekanan sama, suhu ataupun juga adalah sama sebab dia mixture. Okay, dia adalah mixture. Jadi ini bermakna proses yang berlaku ni adalah juga dikatakan sebagai proses isothermal. Isothermal. Dan dalam kes ini, T kita adalah berapa? T kita dikatakan sebagai 300 Kelvin. Dan Q ini masukkan di sini, Q12 adalah sama dengan 750 kJ. Jadi kalau kita nak lihatkan apakah kecil delta S, yang ini sama dengan S2 tolak S1. Jadi inilah kes apa? Kes isotherm. Ya, jadi yang ini adalah kes untuk apa? Kes yang isothermal. Iaitu suhu tidak berubah. Ya, isothermal. Jadi kalau untuk kes isothermal, persamaan yang kita gunakan ialah Q bagi dengan T. Dalam kes ini, Q kita adalah Q12. Dan ini sama dengan apa? Sama dengan
750 dibagikan dengan 300. Ya, dan seharusnya kalau kita lihat di sini, delta S yang kita lihat adalah delta S perubahan untuk air. Ya, yang ini ialah untuk kita punya yang berubah ialah H2O. Di mana dalam kes ini H2O kita adalah kita punya sistem. Ya, adalah kita punya sistem. Dan sistem menerima haba. Jadi kalau sistem menerima haba, mesti tanda positif haba dia. Ya, mesti tanda positif. Jadi ini bermakna kita akan dapati nilainya ialah nilai yang positif. Okey, nilai yang positif. Jadi ini contoh di mana kita gunakan persamaan S2 tolak S1 sama dengan Q bagi dengan T, iaitu kes yang dikatakan sebagai kes isoterm, iaitu berlakunya perubahan ataupun perbezaan pemindahan haba yang berlaku kepada satu takungan yang berada pada suhu konstan. Pada suhu konstan. Ini yang kita dapat. Maka kita akan dapati nilainya adalah 2.5 kilojoule per Kelvin. Kilojoule per Kelvin. Jadi ini contoh very simple di mana kita gunakan case untuk isoterm. Case untuk isoterm. Right? Ini dia. Dan seterusnya sekarang ni kita nak lihat apa yang dikatakan sebagai prinsip penambahan entropi ataupun the increase of entropy principle. Increase in entropy principle. Entropi dia tidak boleh berkurangan. Kalau kita lihat persamaan yang kita gunakan tadi, bahawa kita dapati kita punya delta S, dia sama ada besar daripada kosong ataupun dia adalah sama dengan kosong. Dia tidak boleh kurang. Dia tidak boleh kurang. Ini dikatakan sebagai closest inequality. Jadi kalau ini ada nilainya, right, ini adalah del Q over T, di mana del Q over T adalah ds. Ini adalah ds. Right? Jadi kalau kita lihat sini adalah ds, maka nilai ds ini sama ada dia sama dengan kosong ataupun dia lebih besar daripada kosong. Dia tidak boleh kurang. Kalau kurang, ianya merujuk pada proses yang impossible. Proses impossible. Jadi kalau untuk melihat pada apa yang dikatakan sebagai kita punya delta S sistem yang tadi, kalau kita dapati bahawa entropi sentiasa bertambah, dia tidak boleh berkurangan. Jadi kalau kita lihat pada delta S bagi sistem yang sedang mengalami pemindahan haba ataupun heat transfer, jadi kita akan dapati nilainya sentiasa positif ataupun dia sentiasa bertambah. Jadi ini bermakna S2 tolak S1 mesti kita tambahkan satu lagi elemen yang dikatakan sebagai S-gen ataupun S-generation. S-generation. Jadi untuk kes ini, kita akan tuliskan dia sebagai S2 tolak S1 sama dengan perubahan entropi del Q over T campur dengan S-gen. Campur dengan S-gen. Dan nilai S-gen, kita direct balik, nilai S-gen ini adalah sama dengan, juga dinamakan sebagai delta S total, yang sama dengan delta S system campur dengan delta S bagi surrounding. Bagi delta S bagi surrounding. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya case tadi, kita dapati bahawa kita punya kita punya piston ini terletak dalam satu ruang yang kita katakan sebagai surrounding. Ini dalam satu ruang yang diletakkan dalam satu surrounding. Jadi kalau kita merujuk pada Q yang berlaku ini, Q kita ambil daripada surrounding. Q yang kita ambil daripada surrounding. Jadi ini kita punya surrounding. Balik, ini kita punya, di mana kita punya piston senior device terletak dalam satu surrounding. Kita pindahkan haba kepada air. Dan mana datangnya haba ini? Haba ini juga datang daripada surrounding. Datang daripada surrounding. Jadi Q12 ni boleh juga kita katakan dia sebagai Q surrounding.
Q surrounding. Right? Jadi itu yang dikatakan sebagai Q surrounding. Jadi kalau kita nak lihat dari segi S-gen, apakah kita punya S-gen? Jadi kita punya S-gen dalam kes ini yang dikatakan sama dengan delta S total. Ini adalah sama dengan delta S bagi sistem campur dengan delta S bagi surrounding. Okey, di mana dalam kes ini delta S sistem kita adalah sama dengan S2 tolak S1. Yang ini ialah untuk kita punya air, H2O. Okey, H2O. Alright. Dan delta S surrounding kita ia sama dengan Q12 dibagi dengan T surrounding. T0. Bukan T ni ya. Ya, T0. Iaitu T bagi surrounding. T bagi surrounding. Tapi nilai Q1 punya adalah sama. Nilai ini dan nilai ini adalah sama. Ia adalah sama. Tetapi, kalau kita lihat untuk surrounding, Q12 ini ialah yang hilang oleh surrounding. Yang hilang oleh surrounding. Whereas kalau kita lihat di sini, ini adalah kita punya delta S system yang ini diterima oleh air daripada surrounding. Jadi seharusnya yang ini akan kita dapati bahawa nilai ini adalah positif. Tetapi kalau untuk surrounding, kita akan dapati ini adalah negatif. 7, 5, 0 dibagi dengan T0. Dibagi dengan T0. Alright? Jadi, ambillah nilai surrounding sebagai satu nilai yang lebih rendah daripada nilai bagi air. Mungkin kita ambil nilai T surrounding ini, katakan dia sebagai 25 darjah Celsius. Katakan T surrounding ini ialah 25 darjah Celsius yang bersamaan dengan berapa Kelvin ya? 25 campur dengan 273 bersama dengan 298 Kelvin. Okey. Jadi kalau kita nak lihat penilaian S-gen, maka ini adalah sama dengan delta S bagi sistem campur dengan delta S bagi surrounding. Dan ini sama dengan 750 dibagi dengan 300 ditambah dengan 750 dibagi dengan 298. Tapi harus diingatkan, nilai 750 bagi surrounding dia adalah negatif. Sebab surrounding akan hilang haba yang diberikan kepada air. Jadi dia akan jadi negatif. Jadi kalau kita lihat pada S-gen, 750 dibagikan dengan 300 campurkan dengan negatif 750 dibagikan dengan 298. Jadi kita akan dapati nilainya adalah nilai negatif. Ya, nilai negatif 0.0168 kilojoule over Kelvin. Jadi nilai ini adalah nilai yang negatif. Kita dapati bahawa nilai S-gen ini dia sama ada ini nilainya. Okay, dia tidak ada boleh jadi negatif. Dia tidak boleh jadi negatif. Jadi kalau negatif, ini bermakna dia adalah impossible. Dia adalah impossible. Sebab nilai S-gen tidak boleh kurangan, dia sentiasa bertambah. Ya? Jadi ini dikatakan sebagai prinsip penambahan entropi. Jadi kita akan dapati bahawa nilai S-gen yang juga dinamakan sebagai nilai delta S total, okay,
Bila dia sama dengan, bila dia besar daripada kosong, sama dengan kosong, kurang daripada kosong, yang ini dikatakan sebagai irreversible process. Kalau sama dengan kosong, ini dikatakan sebagai reversible process. Ya? Dan bila ini nilai yang negatif, maka ini dikatakan sebagai impossible process. Ya, impossible process. Ini dikatakan sebagai prinsip penambahan entropi. Iaitu kita lihat dari segi nilai Sgen. Kita lihat dari segi nilai Sgen. Okey, so ini yang dikatakan tadi prinsip penambahan entropi, iaitu nilai Sgen ni mesti sentiasa lebih besar dengan kosong ataupun sama dengan kosong. Okey. The entropy generation Sgen is always a positive quantity or zero. Okay. Boleh tak entropy system during the process decrease? Boleh. Okay. Untuk sistem, kalau kita lihat untuk sistem saja S2 atau S1, nilainya boleh jadi negatif. Boleh jadi negatif. Jadi kalau sini nilai yang negatif, sini tak boleh negatif juga lah. Ini mesti positif. Ya. Kalau sini negatif, ini mesti positif. Ataupun sebaliknya. Ataupun sama-sama dua-dua jadi positif. Boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi nilai S sistem ni boleh negatif. Tapi dengan syarat, yang ini negatif, ini positif. Baru kita dapati prinsip penambahan entropi akan ditepati. Kalau sini negatif, ini bermakna kita akan dapati Sgen negatif, maka dia adalah impossible. Okey, dia adalah impossible. Okey? Jadi itu dikatakan sebagai prinsip penambahan entropi, dan ini dia saya tunjukkan tadi, ya, kalau Sgen ni besar daripada kosong, dia adalah irreversible process. Sama dengan kosong, dia adalah reversible process. Dan kalau dia kurang daripada kosong, dia adalah negatif, maka dia adalah impossible process. Ya, ini yang saya katakan sebagai isolated system, di mana saya lihat tadi, saya gabungkan di antara contoh satu tadi, saya gabungkan antara sistem dengan surrounding. Saya gabungkan dia. Dan ini dikatakan sebagai isolated system, di mana kita akan lihat, ya, yang ini akan boundary untuk isolation, ya. Yang ini ialah kita punya sistem yang berlaku tadi lah, contoh tadi yang kita lihat tadi, iaitu case untuk air yang dipanaskan dalam keadaan T constant. Dalam keadaan T constant. Jadi itu dikatakan sebagai prinsip penambahan entropi. Right? Jadi inilah dikatakan sebagai sedikit remarks on entropy, ya. Jadi cuba kita lihat example 82 ni. Kalau sebarang pertanyaan, tanya, ya, dengan tunggu, ya. Okay. The heat source at 800 K uses 2000 kilojoule of heat to a sink at 500 K and B 750. Determine which heat transfer process is more irreversible. Jadi sekarang ni kita ada dua source, dua source. Okay. Sorry, ada satu source, ada dua sink. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada untuk source yang berada pada 800
K. Dan satu lagi source, sama juga berada pada 800 K. Kedua-duanya akan memindahkan haba sebanyak 200 kilojoule. Di sini juga akan pindahkan haba sebanyak 200 kilojoule. Dan pindah ke mana? Pertama sekali pindah ke 500 dan yang kedua adalah pindah ke 750. Okay, yang ini ialah pindahkan kepada 750. Okey. Dan yang ini akan pindahkan lagi rendah pada 500 sini 500. Jadi ini ya pemindahan haba yang berlaku lah. Ini bagi kes B, ini bagi kes A. Jadi kalau kita nak lihat proses mana yang lebih banyak irreversible, banyak, maknanya banyak kehilangan. Ini banyak kehilangan. Jadi dalam kes begini, dia melibatkan haba dan dia melibatkan isotherm. Jadi kita melihat apa yang dikatakan sebagai S-gen. S-gen. Jadi untuk kes A ni, kita akan lihat bagi S-gen. Saya gunakan S besar. Ini kalau saya lekir begini, maknanya S besar. Unitnya adalah kilojoule over Kelvin. Yang sama dengan delta S total. Okay. Jadi kalau kita lihat, untuk kes yang pertama, untuk kes yang pertama, kita akan dapati bahawa tergabungkan kedua-dua thermal reservoir. Jadi ini sama dengan, untuk kes pertama A ni, ini adalah merupakan 2000 dibagikan dengan 800. Jadi punca dia keluar, dia keluar. Jadi kalau keluar, tanda dia tanda negatif lah. Untuk thermal reservoir yang kedua, yang terima 200 ini adalah masa 2000 dibagi dengan yang terima adalah 500. Jadi kalau kita guna lihat break S total kita untuk isolated system ini, kita akan dapati 2000 negatif dibagi dengan 800 campur dengan 2000 bagikan dengan 500. Jadi yang sini kita akan dapati sini ialah 1.5 kilojoule over Kelvin. Manakala untuk kes B, kita akan dapati bahawa S-gen dah sama dengan, lihat punca dahulu, iaitu 2000 dibagi dengan 800. Yang ni masih negatif sebab dia keluar. Haba keluar daripada cakungan 800. Campur dengan 2000 dibagi dengan tempat yang menerima 2000 ni iaitu 750. Dan nilainya adalah positif sebab diterima oleh 750. Jadi kalau kita kirakan nilai ini 2000 dibagikan dengan 800 campur dengan 2000 dibagikan dengan 750, ini akan menghasilkan nilai 0.1667 kilojoule over Kelvin. Jadi dia tanya soalan, yang mana yang more irreversible, yang mana banyak kehilangan, yang banyak kehilangan, yang menggambarkan, yang memberikan nilai delta S total ataupun S-gen yang tertinggi lah yang akan memberikan kehilangan yang banyak. Jadi dalam kes kita ini, kita akan dapati bahawa proses A mempunyai banyak kehilangan, dia more irreversible dibandingkan dengan proses B. Proses B akan menghasilkan nilai
S-gen yang kecil. Jadi maknanya kehilangan dia ataupun proses yang berlaku pada B ni kecekapannya lebih tinggi dibandingkan dengan proses A. Okey, jadi itu gunanya kalau kita lihat dari segi heat transfer. Ya, heat transfer daripada satu takungan ke satu lagi takungan. Right? Kita lihat mana yang lebih baik, mana yang lebih cekap, mana yang kurang kehilangan, yang menghasilkan S-gen yang paling kecil, itu yang paling baik. Ya, tapi soalan ni ingat katanya more irreversible. Jadi dia banyak kehilangan. Jadi kes untuk A ni akan menghasilkan banyak kehilangan dibandingkan dengan kes B. Jadi ini dia punya nilai Q source Q sink campurkan dapat 1.5, satu lagi kita dapat 0.2 jadi itulah nilai yang kita dapat, maka itulah yang kita gunakan untuk menilaikan mana yang lebih irreversible. Okay, jadi itu untuk very simple type of example lah ya, 81, 82. Okay. Sekarang ni kita nak tumpukan perhatian kepada S2 tolak S1, iaitu delta S system. Ya, kita nak berikan tumpuan kepada delta S system, iaitu S1 tolak S2. Dan kita faham bahawa kita belajar tentang 3 jenis sistem termodinamik, iaitu kita ada air, R134A dan kita ada air gas. Right? Jadi kes yang pertama ini untuk menyelesaikan S2 tolak S1 adalah kita melihat kepada air dan juga untuk R134A. Seperti biasa, kita tahu bahawa nilai entropi untuk air dan untuk refrigeran diberikan dalam kita punya jadual. Ya? Nilai S ni diberikan dalam kita punya jadual. Jadi kalau kita lihat jadual kita untuk air, di 3 kolom yang terakhir ni, ini yang kita nilai entropi. Kita ada SF, kita ada SG. Jadi untuk air dan untuk R134A, untuk menentukan apakah S1, untuk menentukan apakah S2, kita guna macam biasa. Kita gunakan dapatkan 2 sifat yang intensif dan juga independent. Dapatkan state. Dapatkan state. Lepas dapatkan state, barulah kita tentukan apakah S. Ya, kalau kita lihat state 1, dapat S1. Lihat state 2, dapat state S2. Okay. Sama juga untuk kes bagi refrigeran. Inilah refrigeran. Sama juga, 3 kolom yang terakhir adalah kita punya nilai bagi entropi. Dan kalau untuk bagian superheated vapor, right, sama juga caranya yang kita belajar sebelum inilah, iaitu melihat pada state dahulu. Kalau dia superheated vapor, dan kita rujuk pada superheated vapor table. Jadi laju yang kolom yang terakhir ni, tunjukkan kepada kita punya entropi. Dengan kata lain, entropi untuk air dan juga entropi untuk R134A, kita gunakan jadual dengan menentukan state ni dahulu. Tentukan state dahulu. Dapat state, maka itulah cara untuk mendapatkan entropi. Kalau compressed liquid, kalau kita dah belajar sebelum ni, dah cara-cara yang kita dapatkan. Compressed liquid, saturated mixture, superheated. Superheated. Jadi kalau dia compress, ini kaedah dia. Mixture, ini kaedah dia. Kalau superheated, ini kaedah dia. Baca dalam kita punya jadual untuk superheated. Dan lihat inilah kita punya delta S system. Jadi ini adalah delta S bagi sistem.
Jadi untuk dapatkan dalam unit kilojoule over kilogram, kita kalikan dengan mass. Yang ini adalah spesifik entropi. Cara melakarkan TS diagram, jadi kita belajar dalam topik untuk entropi, kita akan ubah kita punya pembaca sifat ataupun property diagram kita. Kita lakukan TS. Kalau TS diagram untuk entropi dengan untuk TV, dia bukan sama sajalah profil untuk tekanan. Ya? Ini tekanan kita. Sama macam TV diagram kita. Ya? Tekanan. Ini juga tekanan. Jadi tak ada beza sangatlah ya. Di antara kita buatkan TV diagram dengan TS diagram bukan sama saja. Cuma faksi X ini akan berubah menjadi entropi lah. Ya? Akan berubah menjadi entropi. Okey. Jadi kita lihat contoh 8.3 ni. 8.3 ni untuk lihat bagaimana kita gunakan jadual untuk mendapatkan delta S bagi sistem. Ingat ya. Sekarang ni kita nak selesaikan delta S sistem, iaitu S2 tolak S1. Ya, delta S sistem iaitu S2 atau S1, dan kita sekarang ni sedang berikan tumpuan kita ialah untuk melihat kepada air dan R1K4A. Ya, air dan R1K4A. Okey, jadi ini contoh kita. Ini melibatkan refrigerant. Doktor, bukan ni kot soalan dia. Hah? Oh, bukan. Rasa macam nak copy betul. Okey. Terima kasih. Okay. A rigid tank contains 5 kg of refrigerant, 134A, initially at 20 degrees C and 140 kPa. The refrigerant is now cool while being stirred until the pressure drops to 100 kPa. Determine the entropy change of the refrigerant during this process. Okay, jadi apa kita ada macam biasalah. Pertama sekali step 1, sekarang ni start tulis saya. You tuliskan dalam minda. Step 1 kita refrigerant. Step 2 kita model yang kita gunakan. Jadi model yang kita gunakan adalah rigid tank. Dan dia mengalami satu proses. Dan proses yang diberitahu di sini adalah cooling process. Ini state 1, state 2. Alright. Dan of course, kalau kita ada proses, kita mesti ada kita punya path. Jadi path kita adalah rigid tank, maka V sama dengan constant. Ataupun isi palu tentu, specific volume sama dengan constant. Diberikan mass kita adalah 5 kg. Dan di sini berada pada 20 darjah Celsius dan tekanannya adalah 140 kPa. Kemudian kita ada cooling, lepas tu kita ada stir. Dia ada macam seolah macam penggaul lah, macam kipas being stirred until the pressure drop to 100. Jadi yang sini pressure-nya akan drop kepada 100 kPa. Soalan tanya, determine the entropy change of the refrigerant.
Jadi kalau kita lihat kepada soalan dia, dia nakkan delta S bagi refrigerant. Jadi kalau refrigerant di sini, refrigerant kita adalah sebagai sistem kita lah. Jadi ini sama dengan delta S bagi sistem. Dan ini adalah sama dengan, dia nakkan entropy change ya, entropy. Jadi entropy ni adalah kilojoule per Kelvin lah. Ya, kilojoule per Kelvin. Jadi ini bermakna ini adalah Gsim kalikan dengan S2 tolak dengan S1. Jadi ini adalah dalam kilojoule per kilogram. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus selesaikan kita punya S1 dan S2. Jadi untuk mendapatkan apakah S1, sepatutnya kita akan lihat dahululah state 1. Ya, state 1 macam biasa, kita ada P1 sama dengan 140 kPa dan kita punya T1 sama dengan 20 darjah Celsius. Jadi ini bermakna kita akan lihat berapakah kita punya T-set pada 140 darjah Celsius. Jadi kita lihat pada R134A 140 darjah 140 kPa, ini yang 140 kPa, maka kita punya suhu adalah negatif 1877. 18.77 darjah Celsius. Bandingkan dengan nilai T1, maka kita dapati T1 besar daripada T-set. Maka kita dapati ini adalah superheated vapor. Jadi bila superheated vapor, kita akan baca daripada kita punya jadual untuk S1. Jadi kita rujuk pada jadual kita untuk S1 140 superheated, 140 20. 140 adalah 0.14, 20 adalah 20. Maka inilah entropi kita. Entropi kita adalah 1.0 20 10624. Ini entropi kita. Ini adalah kilojoule over kilogram Kelvin. Apa tak good? Kita nak lock kan? Ini lock. Apa? Kemudian kita lihat pada state 2 kita lah. State 2 kita bukan state 2 macam biasa. State 2 kita akan bandingkan apa ya? Kita bandingkan nilai, kita ada lah tekanan kita P1 sama dengan 100 kPa. Yang kita ada sekarang ni nilai praktik 1 dan state 2 adalah V2, nilai 2 V2 adalah sama dengan V1. Dan apakah nilai V1 kita? Nilai V1 kita adalah ini nilai dia. Okey. Itu meter cube per kilogram. Jadi pada 100 kilopascal kita akan lihat nilai V, F dan V, Vg. 100 kilopascal 100
Ini adalah nilai VF dan VG. Okey. Ini adalah nilai bagi VF dan nilai bagi VG, iaitu pada 100 kilopascal. Kita lihat nilai sini adalah 0.16, di sini adalah 0.007 dan 0.19. Jadi kita akan dapati bahawa nilai V2 besar daripada VF2 dan dia adalah kecil daripada nilai VG2. Jadi ini bermakna dia adalah mixture. Jadi kalau mixture apa nak buat? Dapatkan nilai X. Apakah X2? X2 sama dengan V2 tolak dengan VF2 dibagi dengan nilai VG2 tolak dengan VF2. Okey, tolong kira berapa? V2 kita adalah 0.1654 tolak dengan VF2 0.000729 dibagi dengan VG2 adalah 0.19254 tolak dengan 0.000729. Okey, berapa nilai X dapat? .8587 doktor. 0.8587. Ya betul. Terima kasih. Okey, jadi dapatkan nilai S2. Dapatkan nilai X2. Ya, dapatkan nilai S2. Okey, jadi kalau kita lihat, kalau kita punya jadual, ada 100 dan S2 kita Ni SG dengan SG. Jadi apakah S2? S2 sama dengan SF2 campur dengan X2 SFG2. Jadi ini ialah SF, inilah SFG, inilah SG. Okey, kita kira berapa? .449 doktor. 1.44, one more? Okay, 1.4487. 87. Dia kalau boleh 5 sebab dia bagi banyak 5, semua 5 ni. One more. Satu lagi. 1.4488 1.448665. 65. Unitnya adalah kilojoule over kilogram Kelvin. Okay, so lepas ni you dah boleh determine lah what is kita punya S. So kita punya
delta S sistem yang sama dengan delta delta S bagi refrigerant sama dengan jisim kita adalah 5 kalikan dengan S2 1.448665 tolak dengan S1 SK1 kita adalah 1.0624 1.0624. Doktor, Ya, saya dapat yang S2 tu 0.8274. X2 S2, S. S2 dapat apa? 0.8274 Dapat, ya betul lah sebab tak boleh satu lebih sebab ini 04 mana dia mesti in between lah 0.8 82749. 2749. Ya, betul. Ya doktor, sorry betul-betul. Okay, masalah ini adalah 0.82749. Okay. Dia pun tak check tadi sepatutnya nilainya tak boleh lebih daripada 1 sebab maksimum ataupun dia mesti in between kan. Dia in between SG, SG kita pun dah 0.9. Jadi dia mesti kurang daripada 0.9. Okay, so berapa the new value? Berapa value untuk delta S system? Betul ke kita punya mass 5? Ya, mass 5. Negatif doktor. Dapat negatif Negatif 1.17455. sorry. Ya, ni nilai dia. Kenapa dia negatif? Sebab dia cooling proses kan. Bila cooling proses, ini bermakna haba akan hilang daripada sistem. Jadi dia mesti negatif. Dia mesti tanda negatif untuk kita punya sistem. Sebab dia akan mengalami kekurangan tenaga. Jadi maknanya cooling system, kalau cooling system, maknanya kita akan dapati, kita akan keluarkan Q12. Keluarkan Q12. Jadi mesti kita akan dapat tanda untuk entropi dia negatif. Sebab bila kes begini, kita akan dapati nilai S2 kurang daripada nilai S1. Therefore, kita punya delta S12 dia mesti tanda negatif. Itu yang soalan tanya tadi tu. Boleh tak sistem tanda ataupun kita dapat negative value? Boleh. Yang kita boleh dapat negative value. Kalau untuk cooling system. Kalau cooling proses. Kalau heating proses, kita akan dapat positif. Kita akan dapat positif. Jadi ini cara dia lah yang kita gunakan untuk dapatkan nilai bagi delta S. Right? And you can take a screenshot, tengok macam mana kita buat nilai dia. Okay. So next kita akan lihat kepada contoh 834. 84.
Alright. Okay, a piston cylinder device initially contains 1.5 kg of liquid water at 150 kPa and 20 degrees C. The water is now heated at constant. That guys? (150 kPa and 20 degrees C), the water is now heated at constant pressure by additional of 4,000 kilojoule of heat. Determine the entropy change of the water during this process. Macam biasa, dalam minda kita, sistem termodinamik kita ada air. Ya, and then kita akan terus ukirkan kita punya device yang terlibat. Jadi device yang terlibat kita adalah piston cylinder. Tadi digit tank macam tu untuk piston cylinder. Dan ini adalah case untuk heating process. Step 1, step 2, kita ada heating. Okay. Then dia kata heating ini akan berlaku pas dia adalah constant pressure. Jadi kalau heating ini bermakna kita punya piston berada pada kedudukan yang bawah akan naik ke atas. Jadi kalau heating proses ini bermakna kita akan ada haba yang masuk. Ini adalah Q12 dan masa ini berlaku dah pasti kita ada kerja yang akan dikeluarkan. Ada proses. Right? So diberikan M di sini adalah 1.5 kg. Dan tekanan P1 diberikan sebagai 150 kPa. Dan suhunya adalah P1 sama dengan 20 darjah Celsius. Kemudian state 2, water is now heated at constant pressure by the addition of 4,000 kilojoule of heat. Jadi di sini adalah P2 sama dengan P1. Dan nilai Q diberikan di sini adalah sebanyak 4,000 kilojoule. Dia nakkan determine the entropy change of the water. Jadi kalau kita lihat kepada persamaan yang kita perlukan, ya, iaitu kita perlukan persamaan untuk mendapatkan entropy change of the water. Jadi ini bermakna kita perlukan delta S bagi sistem. Dan sistem kita adalah air. Jadi dia ini ialah delta S bagi kita punya sistem kita ialah H2O. Dan ini bermakna kita akan dapatkan delta S daripada 1 ke 2. Dan ini adalah bersamaan dengan M dikalikan dengan S2 tolak S1. Specific entropy. S2 tolak S1. Jadi kita mendapatkan S1 dan S2. Untuk mendapatkan S1, M telah diberikan ya. Bila M ni telah diberikan 1.5.
Jadi untuk dapatkan S1 kita kena pastikan apakah state 1. Jadi kita lihat apakah state 1 kita. Yang biasa kita buat ini daripada topik yang kedua ni, pure substance. Jadi kita ada P1 ni dah sama dengan 150 kPa. So kita check dia punya T-set. Apakah T-set untuk air pada 150 kPa. Jadi air 150, pressure table, terujuk pada pressure table 150, dapati bahawa 111.35. 111.35 darjah Celsius. Kita bandingkan dengan T1, T1 adalah 20. Jadi ini bermakna T1 kurang daripada T-set. Apa dia punya state, guys? Compressed liquid. Compressed liquid. Jadi kalau compressed liquid, apakah S1 kita? S1 sama dengan SF at 20 degree C. Jadi kita tunjuk kepada 20 degree. Kita lihat pula kepada kita punya temperature table 20 degree. Temperature table 20 degree. 20 degree SF. Jadi ini kita punya SF. Okay, jadi itu kita punya S1 kilojoule per kilogram Kelvin. Right? So bila kita dah selesaikan untuk S1, maka sekarang ni kita akan lihat kepada S2. Jadi macam biasa untuk soalan sikit boleh tu. Ya. Kalau compressed liquid, kita memang kena ambil yang temperature doktor ya. Tak boleh ambil pressure. Mesti kita cuba kaitkan dengan Q lah. Kita cuba kaitkan dengan Q Jadi kalau untuk sistem tertutup, Q ini hanya timbul daripada energy balance. Q ni, Q12 ni akan timbul pada energy balance. Jadi apa kita buat? Apa kita buat sekarang ni? Kita akan lihat segi energy balance, iaitu kita lihat first law. First law. Daripada first law, kita akan lihat kepada kita punya sistem ni. Kita akan dapati bahawa yang ini adalah merupakan U1, yang masuk adalah Q12, yang keluar adalah U2, yang keluar adalah W12. Okey. Dan bila kita cuba kembangkan persamaan tersebut, kita akan dapati bahawa, kita gabungkan Q12 sama dengan, kalau kita ada Q12 ni kan, Q12 sama dengan U2 tolak dengan U1 campur dengan W12. Dan ini sama dengan U2 tolak dengan U1 campur dengan W. W kita adalah W boundary lah. Jadi kita lihat pada jadual yang saya berikan tu. Kita lihat W12 ni, yang ini adalah P V2 tolak V1. Dan kita boleh combine antara U dengan PV. Yang ini adalah U2 campur dengan P2 V2 tolak dengan U1 campur dengan P1 V1 yang sama dengan H2 tolak H1. Okey.
Dan kita dapati bahawa daripada persamaan ini, Q12 kita dah ada. Jadi ini bermakna kita boleh selesaikan H2 sebab H1 ni pun sama juga. H1 ni adalah sama dengan HF at 20 degree C. Okay, at 20 degree C. Dan kalau kita lihat kepada air at 20 degree C, ini adalah 20 degree C, H kita adalah HF. Ini U, UFG, ini adalah HUG. Ini dia. Itu nilai, kita punya nilai H1. Ini adalah kilojoule per kilogram. Dan nilai bagi kita punya Q12 ni adalah sama dengan Q bagi dengan M. Sebab diberikan sini adalah apa? Diberikan sini adalah kilojoule. Jadi kita gunakan persamaan ini, kita kena gunakan kilojoule per kilogram. Jadi Q12 bagi dengan M. Okay? Dengan perkataan lain, kita boleh dapatkan apakah H2. Di mana H2 adalah sama dengan Q12 campur dengan H1. Yang sama dengan 4000 bagi dengan 1.5 campur dengan 83.915. Apa? Okay. Doktor ada soalan. Ya. Okay, yang kat atas tu doktor tulis Q12 equals to Q12 over M kan? Apa beza Q12 yang sebelah kiri dengan sebelah kanan? Yang ini 4000. Unitnya ialah kilojoule. Saya Okay. perlu bagikan dengan M sebab nilai H yang saya dapat ni ialah kilojoule over kilogram. Oh, okay. Faham doktor. Terima kasih. Saya nak samakan dia punya unit. Kalau tak Alright, sama okay. unit, Terima kasih. kalau tak sama unit ni tak boleh bagi. Tak dicampur. Ya, faham. Q kecil doktor. Ibarat ni macam Q kecil lah. Okay. Boleh lah kalau you nak ikutkan nota tu, sini ialah U kecil lah. Saya tulis U, saya tulis sama je semua. Maknanya spesifik lah, spesifik property. Okay, apa H2? Ulang balik apa? 2750.6. 2750.6 kilojoule over kilogram. Okay, semua orang agree? Ya, doktor agree. Okay, so makna sekarang ni kalau kita lihat kita punya pressure adalah 150. Jadi kita rujuklah 150. 150 kPa 150 kPa ni dia 150. Okay, soalan. Jadi kita punya entalpi tadi ni entalpi ya. Terus 50. Okay, jadi yang ini ialah kita punya HG, ini adalah HFG,
Ini yang kita guna Hg. Ini at what? At 150 kPa. Jadi sini ada 27, ini 26 kan? Right? Jadi ini bermakna kita dapati H2 besar daripada Hg2. Therefore, superheated vapor. Okay, jadi kita nak tahu apa? Kita nak dapatkan nilai S. Ya, nilai S. Kita punya nilai 2750. Jadi superheated vapor. Jadi kita lihat pada 2750 pada 0.15. Superheated vapor 0.15. Superheated vapor 0.15. 0.15. Right. Aduh, kenapa tak ada ni? Kacau betul lah. Nampak tak? Kita punya pressure ni 0.10. Pressure sini ialah 0.20. Tak ada nilai pada 0.15. Okay, jadi banyak masalah nanti kita nak kena interpret 4-5 kali. 3-4 kali kena interpret. Suhu ada tak? Pada suhu tak ada, jadi maknanya sekarang ni antara ini dengan ini. So kita nak lihat antara ini dengan ini kat mana entalpi dia? Entalpi dia antara apa ya? Kat mana entalpi dia? Berapa entalpi tadi? 2750. 26. First one kalau 100 ni 26. Sini adalah kat 150, 150, katakan 150, sini 150, 2766, ini adalah 2769. Kita punya berapa tadi? 27? Yes? 2750. 2750, nampak? 2750. Jadi maknanya antara sini dengan set pun tak boleh juga. Tak payah buat lah. Tak payah buat. Sebab ini akan melibatkan sampai 3-4 kali interpolation. Kena buat jalur lain. Kena buat jalur lain. Tapi saya nak tanya, betul Yang ni you buat betul Dapat nilai ni sure Sure, Doktor, sure. Okay. Jadi sekarang ni boleh dapat nilai S2 tapi banyak kerja lah. This is not a very good example. It's not a very good example. Okay. So, cara dia dah betul. Okay. Doktor, yang Hg at 150 kPa tu 2693. Yang satu. Betul? Saya ada buat silap ke? Yes, Doctor, you write Hg instead of HF, the first one. Pardon? You write Hg instead of HF, the first one, 467.13. This one? Oh, okay, sorry. It's okay. Ini yang HF Tapi this is still the same The 2750 is still the same? Doktor. Okay lah. So kita just stop ni lah. Kalau dalam soalan exam ke test ke, tak mungkin bagi soalan macam ni lah. Kita nak bukan test you, nak test you interpolation nak test you untuk entropi. Okay? So, we proceed Any other question? Okay. Kalau tak ada, kita pergi pada apa yang dikatakan sebagai isentropic process. Isentropic process ni ialah bila kita dapati bahawa S-gen sama dengan kosong ataupun S2 sama dengan S1.
So kalau kita ada asymptotic process, ini dah bentuk kita punya prosesnya belakang. S2 sama dengan S1. Jadi yang ini ialah bukan proses expansion yang dilukis kepada TV diagram Jadi kalau ikutkan betul, di sini kita patutnya ada line untuk pressure ni. Ini line untuk pressure. Ini mewakili P2, ini mewakili P1. Jadi yang ini ialah kita punya T1, dan ini ialah kita punya T2. Jadi bila kita katakan sebagai isentropic process, ini adalah bentuk dia. Dan isentropic process ini juga dikenalikan sebagai reversible adiabatic process. Itu nama dia. Reversible adiabatic process. Jadi reversible plus adiabatic, dia juga dikenali sebagai asymptotic. Bila ada dua perkataan ini, reversible dan adiabatic, maka dia adalah bersama dengan asymptotic. Dia adalah bersama dengan asymptotic. Dan bila dia asymptotic, S1 sama dengan S2. S1 sama dengan S2. Jadi cuba kita lihat pada satu proses asymptotic untuk air. Steam enters an adiabatic turbine at 5 megapascal and 450 degrees C and lit at a pressure of 1.4 megapascal. Determine the work output of the turbine per unit mass of steam if the process is reversible. Okay, bear in mind, kita punya thermodynamic system adalah air. And then nombor dua, model yang kita gunakan adalah turbine. So kita lukiskan turbine. So this is the symbol of turbine. Ini kita punya inlet of the turbine. Ini kita punya outlet of the turbine. Dan untuk turbine gunanya ialah untuk menghasilkan kerja. Mesti ada kerja. Okay. Nah, ini adalah state 1, ini state 2. Diberikan P1 5 megapascal. T1 diberikan 450 darjah Celsius. Keluar di sini P2 sama dengan 1.4 megapascal. Okay. Dan kalau kita lihat kepada 450 dengan 5 megapascal ni, 450 ni dah tinggi daripada T-crit. Jadi T1 di sini dah tinggi daripada T-crit, T-critical. T-critical kita lebih kurang 374. Jadi kita akan dapati yang ni dah pasti dia adalah superheated. Okay. Jadi soalan nak tanya sama ada bahawa determine the work output of the turbine. Jadi dia nakkan kerja per unit mass. Jadi dia nakkan kerja per unit mass. Jadi dia nakkan jawapan kilojoule per kilogram lah. Dan kalau kita lihat, dia kata turbine ini adalah adiabatic. Jadi kalau adiabatic, kita letak dalam insulation.
Adiabatic maknanya tidak ada interaction of heat out from the system. Jadi Q ni sama dengan kosong. Dan dia kata turbine ini adalah reversible. So kita ada adiabatic dan kita ada reversible. Jadi kalau kita ada adiabatic dan reversible, ini bermakna proses satu kedua dia adalah asentropik. Jadi kita dapati S1 sama dengan S2. Okey. Dan soalan kata kita nak selesaikan W12. W12 ni hanya ada dalam persamaan SFEE. Jadi kita punya SFEE kita, energy in plus energy transfer in equal to energy out plus energy transfer out. Jadi kita dapati sini adalah entalpi. Apa yang in, tidak ada yang in lagi kan, ataupun yang initial in tak ada, Q tak ada. Jadi ini sama dengan H2, yang out transfer out adalah W12. Jadi ini bermakna nak selesaikan W12, ini sama dengan H1 tolak dengan H2. Okey. Jadi H1 ni tak ada masalah lah. H1 ni superheated vapor 5 megapascal 450. Jadi kita dapati H1 sama dengan 5 megapascal 450. 5 megapascal 450. 5 megapascal 450. 5 megapascal 450. Ini dia. Oh, tak juga. 5 megapascal ni. 5 megapascal 450. Ini 450. Okey, 5 megapascal 450. Itu dia. Ini nilai entalpi, ini nilai entropi. Okey. Jadi kita pastekan dia. Ya, ini adalah sifat untuk 5 megapascal. 5 MPa 450 darjah Celsius. Jadi inilah inilah H1, inilah S1. Okey. H1 adalah 3317.2 kilojoule per kilogram. Kemudian kita nak tentukan apakah H2. H2 kita tahu dia punya pressure 1.4. Ya. Berdasarkan kepada P2 1.4 megapascal dan S1 sama dengan S2. S2 sama dengan S1 6.8210. 6.8210 kilojoule over kilogram Kelvin. So kita rujuk pada 1.4 6.8. 1.4 6.8. 1.4 6.8. 1.4 6.8. Oh sorry, before that kita tentukan dia punya state dulu. Ya? Kita tentukan state dulu. Kita lihat dekat mana kedudukan S2. Jadi maknanya kita lihat at 1.4 yang bersama dengan 1400. 1400 saturated liquid. Ini dia. Lihat dia punya nilai bagi entropi ya, sorry. Entropi ini nilai entropi.
Okey. Jadi ini 6.8, ini adalah 6.4. Ya, yang ini adalah pada mana? Pada 1.4. Jadi ini 6.8. Ini bermakna kita dapati bahawa nilai S2 besar daripada nilai SG2. Therefore, superheated vapor. Okay, ini dah kita SG 6.46. Sekarang ni baru kita lihat superheated vapor table, iaitu 6.8. Dia 6.8, 1.4, 6.8, 1.4, 6.8, 1.4, 6.8, 1.4. Okey. 6.8. Jadi diterletak antara dua nilai. Yang kita nak ialah nilai NRT. Okey. Satu nilai yang terletak di antara nilai ini. Okey. So, dekat mana kita punya nilai S2? Sini S2 kita. Iaitu 6.8210. Ini nilai S, ini nilai H. Yang kita nak ialah H2. Ini kat mana? Ini at 1.4 megapascal. So kita kena buat interpolation. Jadi H2 tolak dengan 2927.9. Apa sebab? Ya, H2 tolak ini dibagikan dengan 3040.9 tolak dengan 2927.9 sama dengan di sini sama dengan 6.8210 tolak dengan 6.7488 dibagikan dengan 6.9553 tolak dengan 6.7488. Okey. Jadi daripada sini kita akan dapat H2. Don't kira H2 berapa? $2967.41, Doktor. 2967.41. 67.41. Thank you very much. Okay, jadi itu nilai dia 2697. Kita check balik, betul tak? Sini 29, sini 30 kan? Sini adalah 2967. Okay, di antara these two value. That is our H2. Right? So maknanya bila dapat H2, maka selesailah kita punya W12 kilojoule over kilogram. Okay, iaitu H1 tolak H2. Kita gunakan persamaan ni lah. H1 tolak H2. Okay. That is our example menggunakan kita punya turbine. Ya.
Ada Yang satu. S2 tu macam mana doktor? Saya macam Yang mana? terconfuse sikit. Yang Yang S2 8210 tu. Kenapa? Ini dapat daripada mana ya doktor? Ni S1 sampai S2. Oh, okey. Okey. Ni kan S1 ni kan. S1 sampai S2 sebab dia proses asymptotic reversible adiabatic. Okey, jangan lupa ini saya tuliskan ini sama dengan tu. Okey, dan nilainya adalah itu. Masa exam jangan buat macam ni ya. Jangan buat error macam tu pula di awal. Okey. So have a snapshot untuk contoh ni. Alright. So lepas ni apa yang nak buat? Kita dah lihat secara terperinci bagaimana kita selesaikan dapatkan entropi bagi sistem, iaitu kita belajar tentang sistem kita apa? H2O R134A. Dan kita juga telah lihat berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai proses asymptotic, iaitu reversible adiabatic proses di mana entropinya adalah constant. Entropinya adalah constant. Jadi seterusnya apa yang kita nak buat di sini, mana saya punya arrow? Okey. Mana kesalahan? Okey, yang ini adalah property diagram ya. Right. Daripada property diagram juga kita boleh tentukan nilai Q tapi dengan syarat selalunya kita gunakan Q ni kalau isothermal lah ya. Jadi kita boleh gunakan persamaan yang ini, iaitu untuk dapatkan apakah Q yang merupakan area bawah ni area bawah ni sama dengan T0 kali dengan delta S. Tapi kalau untuk isotherm mudah lah ya. Jadi kalau untuk case yang kalau curve line ni susah sikit lah nak dapatkan, masih nak kena gunakan integral ya. Maknanya tapi yang penting sekali apa kita perlu ingat adalah kalau kita boleh dapatkan area kat bawah ni, ini mewakili Q ini adalah mewakili Q sebab area kat bawah ni adalah sama dengan integration of 1 to TDS dan dia sama dengan Q. Jadi ini cara lain untuk dapatkan nilai Q. Jadi sekarang ni saya skip lah. Saya skip contoh. Very simple one. Okay, yang ni apa dikatakan sebagai entropi. Baca sendiri lah ya. Entropi ni sebenarnya adalah satu sifat yang kita gunakan untuk melihat kecekapan suatu proses. Okay. Before kita break, saya nak terangkan sedikit tentang inilah. Yang ini yang dikatakan sebagai TDS relationship. Bahagian ini bermulanya bahagian di mana kita akan cuba lihat apa persamaan yang kita gunakan untuk mendapatkan S2 tolak S1 untuk ideal gas. Okay. So please take note, ini bermulanya 87 ni adalah bermulanya bahagian di mana kita nak lihat apakah persamaan yang kita gunakan untuk mendapatkan S2 tolak S1 untuk sistem, dan sistem kita adalah ideal gas. Ideal gas. Jadi kita menggunakan dua kaedah. Pertama dikatakan sebagai lihat the first TDS relationship, iaitu kita bermula dari persamaan perbezaan bagi first law of thermodynamic flow system. Dan kita gunakan takrifan bagi DS. Kita gunakan takrifan bagi W untuk sistem tertutup, iaitu Q sama dengan TDS, W sama dengan PdV. Dan kita masukkan Q ni dalam sini, masukkan W dalam sini, dan kita akan dapat persamaan ini. Ya. Dan kita akan arrange ataupun kita lihat dalam bentuk spesifik.
Ya, spesifik. Jadi apa kita buat dalam persamaan ini? Right? Persamaan ini kita masuk menggantikan ini. Persamaan ini kita masukkan di sini menggantikan persamaan ini. Maka kita dapat this equation. Yang ini dituliskan dalam bentuk kilojoule, yang ini diberikan dalam bentuk kilojoule per kilogram. Maknanya kita gunakan U kecil, S kecil, V kecil lah. Dan kita tahu hubung kait antara entalpi U dan PV, inilah hubung kait. Okey, ini hubung kait. Langsung ya. Okey. Ini hubung kait dia. Ini sama dengan PV ya. Ini hubung kait dia. Lepas tu kita tuliskan semula, kita kebedakan persamaan ini. Bila kita kebedakan persamaan ini yang dikatakan sebagai partial differential equation, ya, kita akan kebedakan persamaan ini. DH sama dengan DU. Pertama sekali kita constantkan P, kebedakan terhadap V. Kemudian kita akan constantkan V, kebeda terhadap P. Yang ini dikatakan sebagai partial differential. Ya, partial differential. Ini juga belajar dalam kalkulus. Kita dapat persamaan ini. Ya. Dan kita lihat TDS sama dengan DU plus PDV. Jadi ini adalah DU plus PDV adalah TDS. Masuk menggantikan ini, maka akhirnya kita dapati TDS sama dengan DH tolak VDP. Ya, ini persamaan kita dapat. DS. Yang kita nak ialah sebutan DS ya. Yang ini kita nak, yang ini kita nak. So kita dapati bahawa dua persamaan ini, satu, dan second equation yang ini, dua, yang ini dikatakan sebagai TDS relationship. Ya, dan apa kita buat? Nilai T ni kita buat di bawah. Nilai T ni letak ke bawah. Nilai T yang ini letak di bawah. Ya, letak di bawah. Letak sebelah kanan. Dan apa kita dapat? Daripada first one, kita dapat ini. Second one, kita dapat ini. Okay? Jadi sekarang ni, inilah dikatakan sebagai TDS relationship. Ataupun ini adalah first equation untuk menyelesaikan kita punya DS. Jadi kalau kita nak selesaikan DS ini, apa kita buat? Kita kena integrate. Satu ke dua, kita kena integrate. Satu ke dua. Baru kita dapat integrate yang ini baru kita dapat nilai S2 tolak S1. Ya? Kita integrate dia. Yang ini pun sama juga, kita integrate dia, kita integrate. Jadi yang ini akan memberikan kita ialah S2 tolak S1. Dan bila kita integrate, inilah persamaan yang kita dapat. Ya. First one dapat yang ni, second one kita integrate dapat bentuk ni. Tapi yang ini ialah menggunakan apa? Menggunakan persamaan di mana dia gunakan CP dan CV value yang berubah bila suhu berubah. Nilai CP dan CV yang berubah bila suhu berubah. Saya tak nak guna yang ni dalam penjelasan kita. Apa yang saya gunakan ialah persamaan yang ini. Ini dan ini. Iaitu kita akan gunakan pendekatan, kita gunakan CP dan CV yang tetap. CP dan CV yang tetap. Ini bermakna kita gunakan CP nilai begini. Tetap. Padahal, kalau kita gunakan integration yang ini dan yang ini, dia bentuk dia macam inilah sebenarnya garisan dia. Untuk proses yang berlaku. Ataupun perubahan CP dan CV. Ini yang berlaku. Tetapi, kalau pendekatan yang ini dan ini, kita anggap bahawa nilai CP dan CV adalah constant. Ya, constant. Ini approach kita. Jadi yang ini yang kita akan gunakan untuk mendapatkan nilai CP dan nilai mendapatkan nilai S2 tolak S1. Jadi ini adalah kesimpulan dia untuk bagian untuk mendapatkan S2 tolak S1 untuk ideal gas, kita ada dua persamaan. Sama ada gunakan yang pertama atau gunakan yang kedua. Dua ni adalah khusus untuk ideal gas sahaja. Ya, bukan untuk kes bagi air ataupun R134A.
Untuk air dan R134A setelah saya jelaskan tadi, kita gunakan jadual. Tetapi kalau untuk ideal gas, inilah dua persamaan yang you all kena ingat. Kalau tak ingat, kena terbitkan dia untuk kita gunakan bagi kes melibatkan sistem ideal gas. Ya, sistem ideal gas. Okey? Dan sebelum ni ada satu part saya cancel. Ini kita tak perlu lihat, ya. Sebab apa? Sebab saya dah katakan tadi, yang melibatkan liquid atau melibatkan vapor campur liquid, kita gunakan jadual. Jadi ini untuk bahagian liquid dan solid. Untuk solid kita tak belajar dalam thermodynamic. Dalam thermodynamic kita banyak menggunakan working fluid. Solid tak ada. Ya, solid tak ada. Jadi yang ini kita omit lah. Right? Okay, jadi ini the next equation yang kita ada lah. Wah, banyaklah equation ni. Banyaklah equation yang kita belajar. Boleh recap apa equation yang kita belajar? Ingat tak? US sama dengan del Q over T. Dapat S2 tolak S1 yang ke sini sama dengan Q over T. Okay. Ini kes apa? Kes isotherm. Kalau delta S, ini juga dikatakan delta S. Delta S bagi surrounding digunakan nilai Q bagi dengan T0. T0 ialah suhu untuk surrounding. Untuk surrounding, ya. Kalau ini, kalau kita gunakan untuk sistem, ini untuk sistem. Ini kita gunakan untuk sistem. Okay. Kemudian kita belajar lagi. Next question. Kita dapati Sgen. Sgen sama dengan delta S total sama dengan delta S sistem campur dengan delta S surrounding. Ya. Dan kita dapati ini dikatakan sebagai change in entropy principle ataupun entropy generation principle, di mana kita dapati Sgen dia boleh jadi kecil daripada, dia boleh jadi besar daripada kosong, dia sama dengan kosong atau kurang daripada kosong. Yang ini dikatakan sebagai irreversible process, ini dikatakan sebagai reversible process, ini dikatakan sebagai impossible process. Okay. Lepas tu kita belajar tentang delta S system. Delta S bagi sistem yang sama dengan delta S S2 tolak S1. Kita belajar untuk apa? Untuk selesaikan masalah ini untuk air dan juga R134A. Dan kita dapati yang ini melibatkan table lah. Nah, sebelum melibatkan table, kita kena lihat dahulu kita punya state. Bukan state dahulu. Okay. Yang delta S surrounding ni selalu sama macam ini kalau kes kita lah Delta S surrounding ni, ini persamaan dia. Lain tak ada tau. Dia selalu je lah. Dan kalau kita selesaikan delta S surrounding, ini dah persamaan dia. Selalu Q bagi yang T0. T0 ni lah su bagi surrounding. Bagi su bagi surrounding. Jadi kita lihat untuk table. Kemudian last sekali apa kita buat? Kita lihat tentang apa yang dikatakan sebagai reversible adiabatic process. Reversible plus adiabatic yang juga dikenali sebagai isentropic. Bila kes ini berlaku, S sama constant ataupun S2 sama dengan S1. Itu persamaan yang kita dapat. Okay. Dan kemudian kita lihat untuk ideal gas. Iaitu delta S bagi sistem. Yang ideal gas ni adalah sistem sama dengan delta S bagi 1, 2 iaitu sama dengan S2 tolak S1.
Dan untuk gas S2 tolak S1 ni kita ada dua persamaan. Pertama adalah S2 tolak S1 sama dengan CV ln. Tolak dengan R ln. Satu lagi adalah S2 tolak S1 sama dengan CP ln. Campur dengan R ln. Ini saya nak tunjuk cara saya ingat lah. Cara saya ingat persamaan ini. Selalunya kalau first ln ini, ianya adalah T2 bagi T1. Sini adalah T2 bagi T1. Okey? Dan kalau tolak, kalau sini CV ditolak, kalau sini CP dicampur. Saya silap ni. Saya silap. Balik. Yang ini adalah campur ditolak. Okey. Kalau sini adalah V, sini adalah V2 bagi V1. Kalau sini adalah P, sini adalah P2 bagi P1. Okey. Jadi setakat ni yang kita dah lihat all the equation yang ada. Balik betul tak persamaan satu ni? Ni kan? Kalau CV kalau sini adalah CV campur R, long T2 T1 T2 T1. Kalau sini V, sini V. Kalau sini P, sini P. Kalau sini CP, sini tolak. Jadi masing-masing cubalah cara sendiri nak ingat nak macam mana. Persamaan ni dah pasti you kena hafal. Kalau tak hafal, tak tahu nak dekat lah. Kalau tak hafal tu nak selesaikan masalah. Okay. So, saya rasa saya stop di sini. Dan lepas ni kita akan sambung lah.